Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Ma syaa Allah, kullu ni'matin min Allah. Ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah harian kita menggunakan kitab Tanwir Al-Masalik. Kita sampai muka surat 274. Minta maaf terlambat sikit pagi ini. Handphone saya ni bermasalah. Nak kena restart balik. Tu yang jadi lambat tu. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia ada suara, kadang-kadang dia tak ada suara. Saya pun tak tahu apa pasal. Baik, kita sambung muka surat 274. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa yukrahu an ya'umma qauman yakrahuhu aktharuhum bisababin syar'iyyin. Makruh menjadi imam sekiranya kebanyakan kaum anak jemaah membencinya disebabkan perkara syarak. Seperti ada orang lain yang lebih layak menjadi imam daripadanya. Tajuk kita pagi ini tentang imam. Imam ni boleh kita faham imam solat dan juga pemimpin. Pemimpin apabila dia hilang kelayakan. Dia dah tak layak. Ramai di kalangan anak jemaah. Kalau pemimpin rakyat lah. Tak suka dengan dia. Ada benda tak kena yang dia buat. Ada orang yang lebih layak. Maka hendaklah imam ni letak jawatan. Kalau pemimpin pun serupa lah. Dia kena letak jawatan bila dia dah tak mampu, tak layak untuk meneruskan kepimpinan. Itu kalau kita nak faham ni, Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, di hujung kitab, dia sebut imam ni boleh dikaitkan dengan kepimpinan. Pemimpin pun serupa lah. Seperti ada orang lain yang lebih layak menjadi imam daripadanya. Kalau dia gagah pegang juga jawatan imam tu, dia tak mau letak jawatan. Padahal sebutan dia tak betul dah. Gigi dia pun dah berterabuk dah. Dia nak baca pun tak betul dah. Tua sangat dah. Faktor umur. Ataupun dia kerap lupa.
tapi dia masih sayang jawatan tu, dia kata aku akan jadi imam sampai ke mati. Ni masalah lah, bagi laluan kepada orang lain. Maksud kuliah kita pada pagi ni, bila seorang imam tu dah tak mampu, bagilah laluan kepada orang lain. Imam boleh faham dua, kata Syekh Daud Al-Fatani, imam sembahyang dan juga pemimpin. Seperti ada orang lain yang lebih layak menjadi imam daripadanya, atau dia ada melakukan kezaliman kepada orang lain, atau dia tidak menjaga diri dari najis, atau dia mempunyai hubungan mesra dengan pemimpin yang zalim dan fasik. Itu contoh-contoh aja. Kita baca hadis. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul thalathatun la yaqbalu Allah minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihun wa rajulun ata as-salata dabaran wa rajulun i'tabada muharrarahu, rawahu Abu Dawud. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kita pernah cerita dah perawi yang nama Abdullah, anak Sayyidina Amr bin Al-As ni dicemburui oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia cemburu dekat Abdullah bin Amr ni sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Hurairah menghafal sahaja hadis. Adapun Sayyidina Abdullah bin Amr, dia hafal dan dia tulis. Dia hafal, dia tulis. Maka kekuatan ingatan dia lebih daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan Allah tidak menerima solat mereka. Solat sah tapi tak terima, mana tak dapat pahala. Orang yang menjadi imam padahal anak jemaahnya tidak menyukainya. Yang kedua, orang yang solat selepas habis waktunya, solat qada. Dia suka tabiat dia sembahyang lambat sampai habis waktu. Lepas tu dia qada. Memang kena qada, tapi dah jadi tabiat tu tak bagus. Allah tak terima solat, Allah tak bagi pahala. Hak pertama tadi, dia dah hilang kepercayaan. Orang tak suka dia jadi imam, dia nak jadi juga imam. Dia tak mau letak jawatan. Sedangkan dia ada masalah dalam kepimpinan dia. Yang ketiga, orang yang telah memerdekakan hambanya, kemudian dia nafikan kemerdekaan itu. Dia jual hamba dia, dia merdeka dah, mana boleh jual. Dan riwayat lain disebut, dia jual hamba dia, ba'a hurran fa'akala thamanah. Dia jual, betul dia makan hasil jualan dia tu. Haram. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdul abiq hatta yarji'a wal mar'atu batat wa zawjuha 'alayha sakhit wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Artinya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan salat mereka tidak melepasi telinga mereka, yakni tidak diterima. Kita punya salat kalau diterima, dibawa naik sampai ke atas langit. Solat kita tu macam Isra' Mi'raj. Dibawa naik ke atas langit. Ini 3 golongan ini, dia solat, pahala tu tak melepasi telinga. Tak diterima lah. Yang pertama, hamba yang lari dari tuannya sehingga dia pulang. Atau pekerja yang tak buat kerja, makan gaji buta. Kalau dulu ada hamba, dia lari. Dia malas kerja, dia lari. Tuan dia kena cari dia. Lagi dia tak balik, dia solat, dia tak diterima. Begitu juga pekerja. Pekerja yang tak amanah. Pekerja yang tidak amanah. Minta nombor akaun ustaz. Jangan minta dalam ni. Tak apa, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Baik.
Tiga golongan. Yang pertama, hamba yang lari dari tuannya sehingga dia pulang. Ini orang curi tulang. Apa orang panggil? Curi tulang, makan gaji buta. Dia tak amanah dengan tugas, tak buat kerja lah. Yang kedua, perempuan yang tidur malam sedangkan suaminya memarahinya, tak minta maaf. Yang ketiga, seorang yang menjadi imam kepada satu kaum dan mereka tidak menyukainya. Baik, kita tengok tajuk man la yasihul iqtida'u bih. Imam yang tidak sah diikuti. Wala yajuzul iqtida'u bi kafirin wala majnunin wala muhdithin wala dhi najasatin zahiratin wala rajulun wala wa khuntha bimra'atin wala rajulun wa khuntha bimra'atin wala man yahfazul fatihah biman yukhillu biharfin minha aw bi akhrasa aw aratta aw althaq fa in zahara ba'da as-salah anna imamahu wahidun min haula lazimahu al-i'adah illa idza kana alayhi najasatun khafiyatun aw kana muhdithan fi ghairi al-jumu'ah aw fiha wa huwa zaidun 'ala al-arba'in fa in kamulat bihi al-arba'un wajabat al-i'adah. Tidak sah solat berimamkan orang kafir. Kalau imam tu jahat, buat dosa besar, fasik, sah lagi kita ikut dia. Yang ni imam kafir. Bukan imam zalim dah, kafir. Tak boleh ikut, tak sah. Gila. Imam berhadas. Dan yang ada najis yang jelas. Kita tahu dia tak berwuduk, dia berhadas. Contohnya, kita mazhab Syafi'i. Kita nampak tu imam kita salam dengan isterinya, cium pipi, cium dahi, berlaga kulit isteri dengan kulit suami. Kemudian imam ni pergi masjid terus jadi imam. Kita nampak orang yang mazhab Syafi'i, dia tak boleh ikutlah imam tu. Sebab pada pandangan mazhab Syafi'i, perkara itu membatalkan wuduk. Mana imam tak ada wuduk, macam mana dia pergi jadi imam? Kalau orang yang mengaji lebih, mengaji perbandingan mazhab, apa tu lainlah. Fiqhul muqaran. Ini bagi orang yang belajar fiqh Syafi'i, dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut sebab dia nampak tadi tu imam dengan isterinya bersalaman tanpa berlapik, tanpa pakai sarung tangan. Nampak jelas, tak boleh ikut. Sebab imam tak ada wuduk, macam mana kita nak ikut? Begitu. Begitu juga kalau ada najis yang jelas dekat imam, kita tak boleh ikut. Dari awal lagi tak boleh ikut. Kalau kita ikut, kemudian kita nampak di kaki imam ada tek cicak contohnya, kita wajib mufaraqah. Ini najis yang jelas. Tidak sah mengikut imam yang cacat satu huruf dari surah Al-Fatihah. Imam yang baca Fatihah tak betul pun kita tak boleh ikut, kita kena mufaraqah. Tapi jangan cepat-cepat nak mufaraqah. Kadang-kadang imam sebut tak betul, dia ulang balik. Bila imam perbetul balik ayat tu, maka sahlah kita ikut. Imam baca Fatihah tak betul, bagi peluang untuk dia ulang balik ayat. Jangan mufaraqah terus. Begitu juga kalau imam tak baca Fatihah contohnya, imam rokok, jangan mufaraqah lagi, kita tegak subhanallah. Nanti bila imam bangun semula memperbetulkan bacaan dia, kita masih boleh berjamaah. Macam tu. Ada imam kan, dia baca Fatihah tak lengkap. Dululah bulan Ramadan tahun bila tak tahu, viral satu video di satu masjid, imam baca Fatihah langkau ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada siapa tegur. Imam pun terlupa kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim. Kita baca. Tuan-tuan dapat tak video tu dulu?
Tanggungjawab makmum ialah menegur imam subhanallah. Dan yang lebih tepat bukan subhanallah, baca ayat yang dia tak baca. Cara nak tegur imam ni, yang pertama kena niat zikir. Yang kedua, macam mana nak tegur? Kalau kesalahan imam dalam bentuk perbuatan, imam tak baca Fatihah, imam terus rokok, yang tu kita kata subhanallah. Itu kesalahan perbuatan. Kalau kesalahan imam berbentuk bacaan, kita bacalah, hak dia tak tersilap tu kita baca bagi kuat sikit. Dia ada qauli bacaan, dia ada fi'li perbuatan. Kalau imam salah dalam bab perbuatan, kita kata subhanallah. Kalau imam salah dalam Fatihah, contoh dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzi, kita kata sebut bagi kuat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi hati kena niat zikir, niat puji-puji kepada Allah. Di samping tu kita nak tegur dia. Boleh dapat? Kalau subhanallah dia pun tak tahu apa benda. Kita jumpa dah ni cara tegur imam. Cara tegur imam di sudut bacaan, baca bagi kuat. Di sudut perbuatan kita kata subhanallah, dan orang perempuan bertepuk tangan lah belakang, tepuk belakang tangan kiri. Jadi ni pun ikut. Bila ni pun ikut, batal lah. Zaman sekarang ada CCTV, boleh rakam, boleh tengok balik. Maka solat tu memang tak sah, kena solat lain. Tak apalah solat tarawih kan. Tak apa, tarawih sunat. Bila sunat, sunat diulang, diqada. Sunat diqada semula. Kalau solat fardu, memang wajib qada. Baik, begitu. Imam yang cacat satu huruf dari surah Al-Fatihah. Kalau imam terus rokok, terus i'tidal, kita mufarqah. Kalau imam kembali balik, kita tegur dia dan dia kembali membaca Fatihah yang betul, kita boleh teruskan jemaah. Jadi jangan mufarqah lagi. Bagi peluang untuk imam taslih, memperbetulkan kesilapannya. Bagi peluang dia. Atau mengikuti orang bisu, tak boleh. Imam bisu tak boleh. Kita tahu dia bisu, kita pergi ikut dia, mana boleh. Atau orang yang buruk bacaannya dan yang menukar huruf. Menukar huruf ni ada yang dipanggil al-arad, ada yang dipanggil al-althaq. Al-arad ni membaca idgham pada bukan tempat idgham. Dia tak mengaji idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, dia tak mengaji, dia main hentam lah. Yang tu tak boleh. Idgham pada bukan tempat idgham. Nak tahu Fatihah tu lah, Fatihah kita dengar. Tahiyat kita tak dengar. Okey? Tahiyat kita tak dengar, Fatihah kita boleh dengar. Kita boleh check lah. Kalau tak fasih 100% tak apa lagi. Tak tepat 100% tak apa. Ni sampai lari makna, tukar huruf, tak ikut tu. Tak ikut. Tak layak jadi imam. Melainkan makmum dia pun sama. Contoh kampung tu semua sengau. Imam sengau, makmum sengau. Tak apa. Sebab ni apa? Kita serupa. Boleh. Macam tu. Kita yang pergi berjemaah situ, kita tak boleh ikut lah. Kita tak sengau. Baik. Kalau tak fasih 100% tak apa. Contohnya saya dululah sebelum saya pergi Syria. Ain Melayu ni. Orang Melayu memang disebut Ain tu. Ain, disebut Ain. Bukan Ain kan. Disebut Ain. Keluar ke hidung ni. Ain. Bergegak hidung. Ain. Tuan-tuan cuba cek. Sebab tuan-tuan pun Melayu juga. Saya pun Melayu. Rupa-rupanya Ain Melayu ni tak tepat. Dia kena Ain. Dia tak keluar ke hidung. Jadi kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keluar ke hidung tu. Alamin. Dia kena dalam sikit. Kalau kita picit hidung, dia tak mengganggu suara kita. Yang tu kena test lah. Dengan keluar ke hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak ganggu suara kita. Dia keluar daripada sini. Tengok orang Arab kalau bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah.
wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita assalamualaikum. Jadi yang tu kena test hidung. Dengan Saya pergi dia baru saya tahu. Oh, Ain Melayu ku ni tak betul ni. Semayang sah tak? Tanya Syekh. Syekh dah sah. Cuma tak dapat 100% huruf Ain. Kita duk kata Ain. Yang tu tak apa lagi lah. Cuma kena belajar lah tahsin. Kena belajar. Bagi tepat. Seperti bacaan Nabi, sebutan kita tu. Kalau teruk sangat tak boleh lah. Alham, baca alham. Tu tak boleh. Tu ha, tukar kepada ha. Itu memang tak boleh. Baik, tak boleh. Maka jika jelas kepada makmum selepas selesai solat. Lepas selesai solat baru dia tahu kata dia ikut imam tu tak betul. Bahawa imamnya itu bersifat dengan salah seorang yang kita sebutkan tadi. Maka solat itu perlu diulang semula. Makna solat tadi tak sah. Kecuali, yang ni ada pengecualian. Pengecuali ni maknanya imam saja yang batal, makmum tak batal. Kecuali, yakni tidak perlu mengulang solat. Makmum tak perlu ulang solat dalam masalah-masalah berikut. Jika imam itu menanggung najis yang tersembunyi. Kita tak tahu kata dalam pakaian dia ada semut mati. Semut tu bangkai. Binatang yang mati dipanggil bangkai. Mati tak disembelih, bangkai. Kecuali ikan dan belalang tak apalah. Ada semut mati, nyamuk dia tampak dia bulan pokit. Lepas semayang dia buat satu pengumuman, tuan-tuan dia angkat. Ni saya ada nyamuk, saya tampak mati, saya bulan pokit. Kira bangkai ni nyamuk ni. Saya semayang, saya menanggung bangkai. Nyamuk duduk dalam pokit saya lupa. Dia buat pengumuman macam tu. Anak jemaah tak wajib ulang solat sebab solat makmum dah sah. Solat tu imam seorang dia tak sah. Sebab yang ni najasatun khafiyatun, najis yang tersembunyi. Mana kita nampak tadi duduk dalam poket baju dia. Mana kita tahu lepas semayang baru tahu nak kena ulang tak? Tak payah ulang. Begitu. Atau imam berhadas, terlupa wuduk. Berhadas ni bukan tadi kes dia salam dengan isteri dia, dia sayang dia cium dari isteri dia. Hak tu kita nampak dia batal wuduk dengan jelas. Yang ni lepas semayang baru dia umum, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya tak ambil wuduk ni. Macam pernah orang cerita kan, seorang tu imam ni, dia baca punya sedap. Mayang. Habis semayang anak jemaah pakat puji dia tu imam, mengaji mana taranum, belajar di mana tajwid. Dia tanya pasal apa? Dia pun kata, suara tu imam sedap sungguh. Apa kata tu imam ni? Tu imam ni kata, tu terang tak ambil semayang tu. Tu imam ni kata, sedap ya? Sedap syahdu. Sedap sungguh. Tu imam ni kata, tu terang tak ambil semayang tu. Saya jadi imam tak ambil semayang tu. Kalau saya ambil semayang, lagi sedap. Jadi macam mana tu? Kita Allah terkejut kita dengar. Imam ni boleh buat kelolo macam tu, mungkin dia lupa kot. Dia kata tu terang tak ambil semayang tu no. Sedap no. Sedap no. Kalau aku ambil semayang rasa sedap lagi. Kita di sudut fiqah lah, bukan saya nak buat lawak. Apa tak? Di sudut fiqah kita terkejut. Allah, status solat aku tadi macam mana? Nak kena semayang lagi ke? Aku semayang dah tadi. Sah dah. Jengkreng kan no. Tu terang tak ambil semayang tu sedap tu. Kalau ambil semayang takkan sedap lagi. Subhanallah. Ada orang cerita kat saya benda macam ni. Tak tahu betul tak betul kan. Kita tak payah ulang. Solat kita sah dah. Kecuali kalau kita ada rakaat yang kita datang lambat, kita takbir untuk ihram, kemudian imam rokok, kita terus rokok. Kita mengharapkan imam ni tanggung Fatihah kita. Okey? Rupa-rupanya dia cakap macam tu. Dia kata tu terang tak ambil semayang tu. Kalau ambil semayang sedap lagi. Yang tu kalau lah lepas dia bagi salam dia cakap macam tu, kita mangkit tambah. Kita ganti balik rakaat tadi tu. Ganti satu rakaat lagi. Tapi kalau dah lama dah semayang, minum kopi dengan tu imam kata, tu terang tak ambil semayang tu sedap tu.
Baru kita tahu rupa-rupanya dia tak tanggung pun Fatihah kita. Dia sendiri pun tak sah. Dia nak tanggung macam mana? Tu kita kena yang lain lah. Sebab solat yang jenis 4 rakaat, rakaat hak mula tu kita ingat dia tanggung Fatihah, dia tak tanggung. Dia tak tanggung. Dia tak tanggung jam nama yang lain. Siapa yang sembahyang 4 rakaat dia baca Fatihah semua komplit, tu tak payah ulang lah. Kalau rajin ulang lah. Cuma ulama bincang dapat tak pahala jemaah. Tu je lah. Khilaf ulama, ada yang kata dapat sebab kita tak tahu, kata dia tak berwuduk. Pahala jemaah dapat. Jadi apa logiknya kita nak sembahyang sekali lagi, kita dah dapat pahala jemaah. Ada yang kata tak. Solat makmum memanglah sah sebab tak tahu kan. Solat makmum sah tapi tak dapat pahala jemaah. Eloklah ni ulang sembahyang sekali lagi walaupun makmum ni dah sah. Tapi kita kena peringat bila sebut ulang kena apa? Kena berjamaah. Kalau nak ulang tak boleh seorang-seorang, kena berjamaah. Pakat-pakatlah dengan sesama makmum. Jom kita sembahyang kali lagi. Siapa yang nak sembahyang lah, siapa tak mau sembahyang pun tak apa, buatlah dalam bentuk jemaah. Baik. Hak teruk lagi, saya biasa singgah di satu masjid. Habis bagi salam, duduk tengah wirid, imam mikrofon dah sini. Gantung. Imam pegang mikrofon tak kat mulut. Dia kata, tuan-tuan minta maaf lah. Saya ni jujur. Jujur tak kena tempat. Dia kata saya ni jujur. Saya kena habaq lah, kena beritahu. Tuan-tuan, saya jadi imam ni, saya lupa mandi wajib. La ilaha illallah. Ni lagi teruk lah. Dia pergi umum. Turun gelak ke dia. Dia pergi umum buat apa? Tak payah umum, keluar masjid je. Dia kata saya lupa mandi wajib. Cerita detail, terlampau jujur sangat pun masalah juga. Dia kata semalam bersetubuh. Lepas tu tidur. Lepas tidur, ambil wuduk gitu lah. Tak mandi pun. Cerita habis korang. Apalah. Keluar je lah pergi mandi. Solat makmum dah sah. Tapi bila dia umum tu, apa jadi? Makmum sah. Kecuali makmum yang masbuk, yakni ada rakaat makmum tu baca Fatihah sekerat, imam rokok, imam tanggung. Zahirnya imam tanggung bila umum. Ternyata apa? Imam tak tanggung. Imam duk tanggung hadas-hadas aja. Tak tanggung Fatihah makmum. Boleh faham tak? Tu sah umum lah senang. Bila tak umum, makmum hak muafiq ke masbuk semuanya sah. Ni pun tak tahu apa, tak payah kita bagi tahu. Wirid teringat terus keluar start motor balik mandi. Depa biar pilah. Faham tak? Macam tu. Ini sembahyang 5 waktu. Kalau sembahyang Jumaat macam mana pula? Nanti kita akan bahas. Sembahyang Jumaat pun samalah. Kalau jemaah ramai, makmum saja dah lebih daripada 40 orang. Makmum saja dah lebih daripada 40 orang. Lepas selesai Jumaat baru imam teringat dia tak mandi wajib. Tak apalah, solat makmum semua dah sah, dia seorang je tak sah. Tapi kalau jemaah ada 39 orang, campur imam baru 40. Makmum 39, campur imam baru cukup 40. Maka bila imam tak mandi wajib, hak ni dia kena habaq lah. Pasal di situ tak cukup quorum. Tak cukup 40. Makmum 39, imam yang ke-40. Yang tu barulah bila imam batal, semua jemaah batal. Kalau ramai macam selalunya, ramai. 100 orang kebenaran untuk solat yang mustautin ni 100 orang. 100 orang. Campur imam lagi. Kan? Imam AJK masjid boleh 113. Contohnya lah. Jadi tak ada masalah. Imam tak sah, makmum sah. Makmum sah. Imam kena sembahyang zuhur lah. Qadha solat zuhur, makmum tak payah. Ini ada ni muka surat 279. Atau imam berhadas terlupa berwuduk dan solat itu bukanlah solat Jumaat. Yang kita cerita ni bukan solat Jumaat. Kalau Jumaat macam mana pula? Jika imam berhadas, yakni terlupa berwuduk di dalam solat Jumaat, hukumnya seperti berikut. Yang pertama, tidak perlu diulang solat Jumaat jika jemaah ramai dan imam, kalau campur dengan imam, melebihi 40 orang. Tak payah ulang. Yang kedua, wajib diulang semula Jumaat jika 40 orang itu termasuk imam. Maknanya makmum 39. Yang kita cerita ni kesalahan imam yang makmum tak tahu. Kalau macam dia baca Fatihah dia langkau ayat, yang tu makmum kena peka. Yang tu dia macam najis yang jelas.
kesalahan yang jelas, makmum kena peka. Bila imam baca Fatihah langkau ayat, imam rokok, kita tak boleh rokok. Kita tak boleh rokok. Kita kena tegur dia, harap-harap dia kembali berdiri. Kalau dia tak kembali berdiri macam mana? Dia terus rokok, dia terus i'tidal, solat Jumaat contohnya. Imam kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu dia lompat terus waladdallin. Tu dia makan belacan banyak ni. Dia langkau banyak ayat. Bila baca surah, kita tegur pun dia tak dengar. Jangan tegur subhanallah, baca balik apa yang dia tak baca. Kita duduk subhanallah, mana dia nak tahu apa benda apa ni? Aku baca Fatihah. Jangan kata subhanallah, baca ayat yang dia tak baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi. Macam tu. Harap dia faham. Kalau dia jenis tak faham, ataupun dia telinga pekak, orang duk tegur dia suara pelan, dia telinga pekak. Dia rokok, dia sujud. Kita tak boleh sujud, kita kena tunggu dalam berdiri. Tunggu dalam berdiri, rakaat kedua dia akan berdiri. Harap-harap rakaat kedua ni elok lah. Kalau rakaat kedua ni dia baca Fatihah elok, cantik, kita ikut dia. Kemudian dia akan buat tahiyat akhir, sedangkan bukan tahiyat akhir. Rakaat pertama dia tu kosong. Rakaat pertama dia cacat. Fatihah tak betul. Sekarang rakaat kedua tu lah rakaat pertama. Kita pun duk follow dia, tengok-tengok duduk tahiyat akhir. Yang tu kita kena tegur lagi. Kita kena potong dia. Bila imam duduk tahiyat akhir, bukan pada tempat tahiyat akhir, kita kena potong bangkit berdiri. Faham tak? Sebab baru rakaat pertama dia duduk tahiyat akhir. Bagi dia rasa dua dah. Sedangkan rakaat pertama dia tu kosong, zero. Rakaat kedua dia rakaat pertama. Mana boleh duduk tahiyat akhir, kita kena potong dia, bangkit berdiri, kita tegur subhanallah. Kita berdiri dulu baru tegur subhanallah. Itu kaedah dia. Imam duduk tahiyat akhir, bukan pada tempat tahiyat akhir, tak kira dah sembahyang apa pun, kita kena potong dia bangkit berdiri, kita subhanallah. Kalau dia bangkit berdiri, alhamdulillah, cantik. Kalau dia bagi salam terus, kita akan mufaraqah. Kita dapat dah pahala Jumaat pasal kita sempat berjamaah satu rakaat. Jemaah Jumaat ni kurang-kurang satu rakaat. Satu rakaat dapat dah, rakaat kedua kita buat sendirilah. Kalau imam baru tersedak, dia bagi salam baru dia tersedak, imam wajib tambah satu rakaat lagi. Rakaat kedua tak wajib berjemaah. Jemaah dalam solat Jumaat sekurang-kurangnya pada rakaat pertama sahaja. Rakaat kedua makmum boleh mufaraqah dengan imam. Pasal imam dah duduk tahiyat, kita tak duduk tahiyat, imam bagi salam, kita tak boleh bagi salam lagi. Kita ada lagi satu rakaat. Kita teruskan solat sendiri. Katakan lepas salam imam baru tersedak, kata dia silap sebab makmum dia semua menambah satu rakaat, maka imam bila tersedak, imam boleh sambung solat dengan segera. Nanti imam buatlah sujud sahwi. Boleh faham nak cerita dia macam tu? Cerita dia macam tu. Ada dalam kitab Tuhfah. Cerita kata imam ni langkau ayat, kemudian dia rokok, kita tak boleh rokok. Kalau solat lain senang cakap, senang je, kita ni mufaraqah je. Kalau berlaku solat Jumaat nak mufaraqah macam mana? Kita nak dapat juga kurang-kurang satu rakaat berjamaah dengan imam. Ni rakaat pertama dah celaru dah, kita mufaraqah terus tak boleh. Kita kena bijak sana. Kalau rakaat kedua dia silap, imam ni silap rakaat kedua, rakaat pertama okey, rakaat kedua silap, boleh mufaraqah. Sebab kita dah dapat dah satu rakaat. Ni rakaat pertama first tu dah celaru dah. Jangan mufaraqah gitu. Solat lain tak apa mufaraqah, harus. Solat Jumaat pasal dia wajib berjamaah, kita perlukan dia. Jadi kita berdiri lama, tunggu dia bangkit berdiri rakaat kedua, kita ikut hal tu lah. Padahal dia pun baru rakaat pertama. Rakaat pertama dia tadi tak terpakai, kosong. Jadi nak jadi imam ni kena doa banyak-banyak lah. Jangan duk buat celaru macam tu, payah. Ustaz, kalau imam silap berdiri pada tahiyat awal, ni tahiyat awal, dan makmum pun berdiri ikut imam, lepas tu imam turun balik dan buat tahiyat awal, makmum turun juga ke Ustaz? Tak boleh turun. Bila imam berdiri tegak, kita pun bangkit berdiri tegak. Tiba-tiba imam turun duduk tahiyat awal, kita jangan ikut. Kita terus berdiri. Dah berdiri tak boleh duduk dah. Tahiyat awal bila dah berdiri tegak, imam ke makmum ke dah berdiri tegak, tak boleh duduk dah.
Yang boleh duduk macam ni. Imam duduk tahiyat awal, kita tersilap, terberdiri. Imam duduk tahiyat awal, kita terberdiri. Lepas tu baru kita sedar, Allah aku silap ni. Hak tu wajib kita duduk balik untuk sama dengan imam. Kalau imam dah berdiri tegak, kita pun berdiri tegak, tiba-tiba imam kita duduk, maka imam kita ni buat satu kesalahan yang sangat besar. Kita mufaraqah je lah. Kalau tak mau mufaraqah, kita husnuzan, dia lupa kot, dia mengaji dah itu. Kalau berdiri tegak, imam mengaji dah. Imam pun join juga kuliah Tanwir Masalik. Kita tahulah imam kita pun duk mengaji. Mungkin dia lupa kot. Dia mengaji kata kalau dah berdiri rakaat ketiga tak boleh duduk. Dia faham tapi dia lupa, dia pergi duduk. Kita husnuzan, kita jangan mufaraqah lah, kita tunggu dalam berdiri. Kita tak boleh duduk. Tak boleh duduk dalam masalah yang ditanya ni. Tunggu dalam diri. Tak larat tunggu, mufaraqah. Beza tu lupa dengan jahil. Jahil tak mengaji. Jahil dia tak mengaji, dia berdiri tegak tu imam ni, lepas tu dia rasa aku nak baca tahiyat, dia duduk. Tu jahil. Lupa ni dia mengaji dah, dia faham dah, tapi Allah. Dia berdiri tegak. Kita pun berdiri tegak. Dia jadi lupa aku mana tu, dia pergi turun. Dan kemungkinan kita tegur dia subhanallah, dia teringat balik apa yang dia mengaji, dia bangkit berdiri balik. Itu beza lupa. Lupa lain no. Jahil lain. Jahil ada orang puasa, tak makan, tak minum, tapi setubuh. Tak heran lah, setubuh buat tak tahu. Pasal apa? Tak tahu. Oh, tak boleh lah. Ingat puasa ni tak makan je, no? Setubuh ingat boleh. Orang kata tak boleh, orang tunjuk hadis, tunjuk kitab pun baru dia tahu Allah. Itu dia kena qada dan kena denda. Lupa lah, lupa. Dia tahu kata tak boleh, tapi hari tu lupa. Betul-betul lupa lah. Yang buat lupa. Baik, yang tu dia tak kena kafarah, tak kena denda. Kita tengok nota kaki di bawah. Makmum tidak perlu mengulangi solat kerana sudah terhasil syarat-syarat sah Jumaat, iaitu berjemaah seramai 40 orang. Dan pendapat yang paling asah, paling sahih. Maknanya di sini ada khilaf lah. Ada ulama kata kalau Jumaat, imam lupa wuduk, imam umum, semua kena sembahyang Jumaat lain. Ada pendapat kedua kata, tak, imam jabatan, makmum semua sah. Bila kata kena sembahyang Jumaat lain, khutbah pun kena ulang lain. Sebab semayang mesti didahului oleh khutbah. Khutbah tadi tak terpakai dah. Khutbah kena mualat. Sebaik saja selesai khutbah. Tak lama lepas selesai khutbah, solat. Yang ni, khutbah selesai, solat yang dilakukan tu kalau kata tak sah, dia jadi ruang masa tu kosong saja. Solat tu macam senaman je. Solat tu macam senaman je. Lepas tu nak ulang solat pula, tak boleh. Pasal jarak antara selesai khutbah dengan solat kena mualat, kena segera. Habis khutbah, solat. Ni habis khutbah, semayang tak sah, tu nak ulang pula, tak boleh. Kena ulang balik khutbah. Tu risiko dia. Tapi pendapat ni khilaf lah. Ada dua pendapat. Satu pendapat sahih, bila imam tak sah, makmum juga tak sah dalam sembahyang Jumaat. Pendapat kedua, imam je tak sah, makmum sah. Kalau ikut pendapat pertama yang sahih, dia ada sahih, ada asah. Dua pendapat tu. Pendapat yang sahih, dah imam tak sah, Jumaat pula tu, kita perlukan dia. Kita tak tahu kata dia tak ambil wuduk. Bila dia tak sah, semua anak jemaah tak sah. Apa perlu buat? Kena khutbah balik. Khutbah baca rukun-rukun dah lah. Alhamdulillah. Lepas tu selawat kat Nabi, ittaqullah. Lepas baca ayat Quran, duduk. Khutbah kedua, Alhamdulillah, ittaqullah. Baca ayat Quran sikit, baca doa. Doa dalam khutbah kedua. Baca wajib-wajib sudah lah. Mana kena ulang khutbah dan kena ulang solat. Pendapat yang paling sah. Jadi kalau imam tu dia jenis berbalut, tangan dia berbalut, tentulah dia perlukan tayamum. Kalau imam berbalut, contoh imam patah tangan, dia khutbah tangan berbalut, lepas tu dia jadi imam Jumaat, dia tak boleh terus jadi imam, dia kena pergi tayamum dulu. Sebab tayamum hanya boleh pakai untuk satu kewajipan. Kewajipan menyampaikan khutbah Jumaat. Kewajipan menyampaikan khutbah Jumaat satu. Kewajipan imam memimpin solat tu dua. Kewajipan yang lain. Jadi kena jaga-jaga. Kalau orang yang tangan patah berbalut, dia hanya boleh baca khutbah. Untuk solat, sama ada jadi imam atau makmum, dia kena tayamum lain. Wuduk tak perlu ulang, tayamum kena ulang.
Dipanggil sahibul jabirah, orang yang berbalut mata ke luka ke. Untuk lebih mudah, dia jangan baca khutbah, dia dengar aja khutbah. Jadi dia guna wuduk dan tayamum dia ni sekadar untuk solat. Dengar khutbah tak mewajibkan ada wuduk pun. Faham tak? Khutbah dia syarat dia kena suci, kena ada wuduk. Jadi kalau kita nampak imam kita ni berbalut-balut tangan atau kakinya simen, dia khutbah, tak apalah. Saat dia nak jadi imam, kita kena habaq pergi tayamum dulu. Tayamum dulu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia jadi imam juga, kita tengok dia tak tayamum. Habis khutbah dia terus jadi imam. Kita pun ikut, sedangkan itu kesalahan yang jelas. Yang tu membatalkan semua sekali pasal itu kesalahan yang jelas. Kita tak peka di situ. Kita tak peka. Dia jadi imam, kita ikut. Lepas tu baru kita fikir balik, tak boleh. Dia kena tayamum dulu. Sebab wuduk memang tak batal. Tayamum untuk satu kewajipannya. Untuk kewajipan yang lain kena tayamum lagi sekali. Dia pergi jadi imam terus. Kita pula pergi ikut dia. Atas ketaksiran kita, ketidakpekaan kita, maka semua satu masjid tu tak sah Jumaat. Kena ulang lagi. Ulang pada hari lain dah baru fikir. Hari Sabtu, Ahad baru fikir. Ulang Zuhur lah. Nak ulang Jumaat macam mana lagi? Ulang Zuhur. Faham lah? Pernah berlaku masalah yang begini. Pernah berlaku. Tu yang saya sebut tu. Jadi untuk selesainya, imam yang berbalut tak usahlah baca khutbah. Mai jadi imam sudahlah. Ataupun khutbah pun dia tak baca, imam pun dia tak imam, dia main untuk semayang je, jadi makmum je. Itu lebih mudah. Dia guna tayamum dia tu untuk jadi makmum sahaja, untuk solat saja. Dia tak boleh dua kewajipan, 2 kali tayamum. Ustaz nak tanya, apa syarat kanak-kanak belum baligh tapi mumayyiz untuk sah jadi imam? Ni kita baca dah kemarin. Syarat dia bacaan dia betul, pakaiannya suci. Tapi khilaf ulama, kita elakkanlah kalau ada orang dewasa, lebih afdal orang dewasa. Melainkan untuk pendidikan. Di sekolah-sekolah ni kita kena suruh juga pelajar-pelajar yang murahiq, yang dekat-dekat nak baligh dah, suruh dia jadi imam. Suruh dia jadi imam untuk latihan, untuk belajar. Macam tu. Tapi khilaf lah, mazhab Maliki tak bagi imam kanak-kanak. Mazhab Syafi'i mengharuskan kanak-kanak jadi imam dengan syarat dia faham fiqh, hukum hakam, dia boleh jadi imam. Jika dalam keluarga hanya ada anak laki belum baligh, sudah mumayyiz, tapi bacaan belum matang, bolehkah ibu jadi imam untuk dapat pahala jemaah? Atau lebih baik solat sendiri? Ibu jadi imam, ada anak-anak dara yang lain ikut. Anak laki ada tapi baru umur 2 tahun. Takkan nak suruh dia jadi imam. Baru umur 2 tahun, baca pun tak terus lagi. Anak laki umur 2 tahun. Yang ni dak mak lah jadi imam. Anak tu baca pun tak fasih, tak terus lagi. Fasahah dia, mak jadi imam. Hak lain pakai ikutlah. Macam tu. Kalau 10 tahun, 12 tahun, yang tu dia dah murahiq. Dia dah dekat-dekat nak baligh dah. Dia baca pun elok, pakaian dia suci, dia tahu tamak ninah, dia boleh jadi imam dalam mazhab kita. Soalan daripada Ustaz Sabri, makmum masbuk pada rakaat kedua, imam batal pada rakaat ketiga. Adakah Fatihah makmum rakaat kedua itu ditanggung imam? Okey, imam rakaat kedua, makmum ni masbuk, dia baru masuk. Imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama. Imam rokok kan, dia pun rokok. Rakaat ketiga imam batal. Tak apa, imam batal rakaat ketiga, imam keluar. Yang rakaat kedua tadi, yang makmum ni masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sebab waktu dia ikut imam tu sah. Waktu dia ikut imam tu sah. Berbeza dengan apa yang saya sebut tadi. Dia ikut imam, habis sembahyang imam umum, menunjukkan imam memang tak sah solat. Keseluruhan solat imam tu tak sah. Yang soalan Ustaz Sabri ni, rakaat kedua imam, rakaat pertama imam, okey, rakaat kedua imam pun
Okey, rakaat ketiga dia batal. Kita mai ikut dia rakaat kedua. Kita takbir, kita baca 2-3 ayat Fatihah, dia rokok, kita rokok, yang tu dia tanggung Fatihah kita. Sebab ketika itu solat dia sah, maka dia boleh tanggung Fatihah kita. Rakaat ketiga baru dia lari keluar. Tapi dia jangan umum lah. Kalau dia umum, dia kata tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak pasal saya keluar rakaat ketiga? Dia kata saya sebenarnya tak ambil wuduk daripada awal lagi solat saya tak sah. Kalau macam tu dia tak tanggung lah Fatihah imam. Okey, imam tidak menanggung Fatihah makmum jika ketika makmum masbuk itu ikut imam, imam tak sah. Macam tu kaedah dia. Kalau imam tu sah, dia tanggung lah. Begitu juga imam yang ada penyakit kencing tak lawas. Boleh tak orang kencing tak lawas jadi imam? Hak teruk lagi, orang yang pakai tabung najis tu. Apa istilah dia tabung najis? Bag tu kan? Kalau kencing prostat ke kan, dia ada tu tabung air kencing tu kan. Kalau orang tanya boleh tak kita ikut dia, lepas tu kita tahu kata dia ada pakai tu menanggung najis ya? Jawab dia boleh. Dia jadi imam boleh. Yang tak boleh jadi imam ni orang kafir. Okay? Yang tak boleh jadi imam ni orang gila. Dia bukan gila. Yang tak boleh jadi imam ni orang yang tak ada wuduk. Orang yang kita tahu batal wuduk. Dia ni wuduk dia sah. Jadi boleh jadi imam. Cuma orang yang kecil tak lawas ni tidak menanggung Fatihah makmum. Dia kena berdiri lama bagi makmum dia baca Fatihah habis. Setiap rakaat bagi masa untuk makmumnya menghabiskan Fatihah. Itu tak apalah. Kalau kita main lambat, kita takbir, dia rokok, kita rokok. Sorry ya. Dia ni ada uzur. Dia sakit. Dia tak tanggung Fatihah kita. Faham tak? Dia dipanggil daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Dia berwuduk, dia pun niat mengharuskan solat. Orang kencing tak lawas ni niat mengharuskan solat. Begitu juga perempuan yang istihadah, niat mengharuskan solat. Darah tu duk keluar ke kemaluan tu. Kalau kencing tak lawas, kencing duk keluar. Najis duk keluar. Tapi solatnya sah pasal dia berwuduk. Ada cara-cara wuduk dia lah. Kita kena belajar cara wuduk. Imam yang macam ni, imam yang sahibul a'zar, yang mempunyai keuzuran ni, mereka ni boleh jadi imam. Tak ada masalah. Dia kencing tak lawas, dia prostat, dia bawa tabung air kencing dia. Dia tak mau letak jawatan. Macam mana? Dia nak jadi imam juga. Mai, uzuk-uzuk pun mai. Ada orang puji. Ada orang puji, bagus tu imam kami. Sakit-sakit pun jadi imam. Ada orang puji. Ada orang keji lah. Dah tak larat tu dah lah. Letaklah jawatan. Bagilah kat online. Manusia macam tu kan? Ada orang puji, orang tutup imam kita. Kencing tak lawas. Ada pun kencing tak lawas. Prostat. Tapi main semayang. Dia tugas. Dia komitmen. Komitmen dengan tugas. Ada orang puji. Ada orang, alah, dah tahu sakit. Tak jawatan lah. Bikat oleh pula kan. Macam tu manusia. Tak apalah, kita nak bincang fiqah. Dia boleh jadi imam tak? Boleh. Sebab dia bukan gila. Penyakit dia bukan penyakit gila. Dia bukan kafir. Dia bukan kita nampak dia membatalkan wuduk dengan sengaja. Apa tu? Mai jadi imam dah. Dia ambil wuduk kan? Dia ambil wuduk. Cuma ada cara dia lah. Dia basuh dulu apa semua. Kemudian bila dia berwuduk, dia niat mengharuskan solat. Dia tak boleh niat mengangkat wuduk. Kita tahu dia pun ngaji fiqah. Dia tak niat mengangkat hadas. Sebab dia hadas sentiasa berhadas. Daim ni panggil daimul hadas. Dia berwuduk setelah masuk waktu. Suci kemaluan dia. Dia apa semua kan. Dia balut. Kalau perlu balut lah. Balut. Tu dia berwuduk. Wuduknya hanya boleh pakai untuk satu kewajipan. Dia faham. Nanti insya dia ambil wuduk lain. Ni maghrib. Tak apa. Bab dia jadi imam tak apa. Dia nak terus jadi imam. Boleh ikut. Tapi kita jangan masbuk lah. Kalau kita masbuk, kita baca Fatihah tak habis, dia rokok. Memanglah kita rokok. Nanti kita kena tambah rakaat. Tu kena ingat. Kena tambah rakaat. Imam kanak-kanak pun serupa juga. Imam kanak-kanak ni, dia boleh jadi imam. Khilaf Syafi'i dengan Maliki. Tetapi yang dipegang, yang difatwakan ialah dalam mazhab Syafi'i, kanak-kanak mumayyiz yang suci bersih boleh jadi imam. Tapi apa risiko dia? Dia tak tanggung Fatihah makmum. Dia tak tanggung. Imam kanak-kanak tak tanggung Fatihah makmum. Imam yang berpenyakit yang saya sebut tadi, kencing ke, darah istihadah ke, tak menanggung Fatihah makmum. Begitu juga kalau kita tahu
imam ni dia istinja hanya lap dengan tisu, dengan batu. Dia tak basuh guna air. Bila tak basuh, boleh je jadi imam. Tapi tak guna air tu, bila jadi imam tak tanggung Fatihah makmum. Imam yang istinja dengan kayu, batu, daun tanpa menggunakan air. Kalau tak tahu tak apa, tak payahlah pergi tanya imam. Tiap-tiap kali sembahyang tanya imam basuh ke tak? Sebab kita ada dua pilihan, boleh membasuh, boleh lap. Yang terbaik lap dulu, lepas tu basuh. Ini kena tengok dalam rakaman taharah. Tak payah tanya, Tok Imam lap saja ke basuh? Tak payah tanya lah. Kalau dia umum, kod lah dia umum, dia kata, saya hari ni punggung patutlah gatai sangat. Pasal gatai satu macam, apa nak tahu tak pasal Tok Imam pun lap juga. Pasal gatai, rupa-rupanya, saya ni buang ayat besar, saya lapnya. Allah, kita pun satu macamnya tu imam ni lap sungguh dia cerita habis. Tu kita sembahyang tadi. Kalau kita rakaat subuh, kita sembahyang subuh. Rakaat pertama kita baca Fatihah habis, rakaat kedua pun habis, tak apalah. Hak jenis baca sekerat imam rakaat, kita ingat dia tanggung Fatihah kita, rupanya dia punggung dia pun berbau lagi. Dia tak basuh. Tak basuh tak apa, dalam bab taharah boleh diterima sebab kita ada pilihan untuk basuh atau mengesat. Kita ada pilihan, walaupun ada ayak, bukan kata tak ada ayak ada. Kita ada pilihan, basuh boleh, lap boleh. Harus dua-dua tu. Yang terbaik, lap dulu baru basuh. Kalau di hotel ada tisu gulung bulat tu, ambil lepas kencing, lepas buang ayak kecil tu, lap dulu kemaluan kita 3 kali, lepas tu buka ayak basuh. Kita guna tisu hotel, kita guna ayak hotel. Pasal kita bayar. Kita bayar, kita buat yang terbaik. Kita menggabungkan antara istinja dengan istinja itu sekadar meringankan najis. Basuh tu menghilangkan najis. Dia ada beza antara takhfifun najasah dengan izalatun najasah. Ringankan najis dengan lap, hilangkan najis dengan air mutlak. Buat dua-dua sekali. Dia terbaik. Okey, kalau imam jenis lap jenis cerita semua, kita kena tahulah apa yang perlu kita lakukan. Jadi imam yang istinja tidak menanggung Fatihah makmum masbuk. Kanak-kanak yang jadi imam, dia belum baligh, dia boleh jadi imam tapi dia tidak menanggung Fatihah makmum masbuk. Siapa lagi? Imam yang salisul baul, kencing tak lawas, prostat, kita tahu dia berpenyakit. Dia boleh jadi imam tapi dia tak tanggung Fatihah kita. Bila dia rokok, ya kita rokok, tapi nanti kita kena tambah balik 1 rakaat sebab kita tak baca Fatihah habis. Imam yang sihat sejahtera, bukan kanak-kanak dah baligh, bukan salisul baul, bukan istinja dengan lap, istinja dengan basuh, dengan ayak, dengan ayak. Yang ni insya-Allah dia boleh tanggung Fatihah makmum yang masbuk, baca ala kadar saja, imam rokok, toy rokok. Nak tahu macam mana? Tok sah tanya, husnul zan. Imam tu baligh dah, imam tu tak istinja dengan lap, dan imam tu kencingnya pun insya-Allah dia tak ada penyakit-penyakit macam tu. Tak perlu tanya. Kalau tanya lagi dapat jawapan yang sebaliknya, menyusahkan kita. Begitulah. La tas'alu an asya, jangan banyak bertanya. In tubdalakum tasukum. Jika diberi jawapan nanti menyusahkan kehidupan kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika imam tambah rakaat apa ni, saya pun tak dah baca kerana melihat makmum kesemuanya tambah rakaat tanpa imam mengetahui apa sebabnya, bolehkah? Tak boleh tu. Imam kita baca dah dulu, imam tak boleh ikut makmum. Melainkan kalau jumlah tu mutawatir, terlalu ramai ni petegur dia, maka dia pun mengaku bersalah lah, maka dia kena tambah rakaat. Maknanya imam yang batal solat kecuali solat Jumaat, maka tak perlu bagi tahu makmum. Jumaat pun tak payah bagi tahu. Jumaat pun tak payah bagi tahu. Kalau jumlah yang ramai, mengikut pendapat Al-Asah. Pendapat Al-Asah ni pendapat yang lebih sahih, imam tak perlu bagi tahu. Tapi kalau ikut pendapat sahih, pendapat dia ada 2, sahih dengan yang lebih sahih.
Pendapat sahih kata kalau Jumaat imam kena umum. Pendapat yang lebih sahih, Jumaat pun tak perlu umum sebab jemaah dia ramai. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.